Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waktunya sekarang ni untuk kita bersama-sama dalam Klinik Cukai, okey, yang dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita bawakan kawan lama kita. Betul. Encik Rohaizat bin Abdul Fandi yang merupakan Ketua Penolong Pengarah LHDNM Wilayah Putrajaya. Persekutuan Putrajaya. Betul. Tapi yang menariknya topik tu. Topik ni angkat hari ini, influencer pengaruh hebat cukai. Tengoklah orangnya. Itulah influencer. Tengok orang dia macam influencer. Dulu dia macam ustaz. Oh, dah sudah tukar kah? Sudah tukar sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Cik Razak. Terima kasih. Lama kita tak jumpa Cik Razak. Terlalu lama. Terlalu lama. 4-5 Adakah anda tahun merinduiku? Ada 4-5 tahun tak ada? 3 tahun lebih 3 tahun lah. lebih. Baik, Pak, topik kita pagi ni influencer. Yep. Pengaruh hebat cukai. Siapa influencer ni? Apa kaitannya dengan cukai? Dia orang tak bayar cukai ke apa, Cik Razak? Okey, terima kasih Ma dan sahabat kita. Ziana. Kalau ikutkan dalam teks saya ni, Reform mana pergi? Oi. Hilang dalam tegang. Dia healing lah, Cik Healing Razak. lah. Ziana, nama macam penyanyi Ma. Ziana, okey. Sama lah cantiknya. Tak bernampak sebab dia pakai tu. Saya pun malu. Okey. Alright, untuk tajuk pada pagi ni yang diberikan kepada saya adalah influencer lah. So untuk soalan pertama Amma, tapi before that macam biasalah kita ucapkan terima kasih kepada Bernama bagi peluang kepada kami untuk pada pagi ini untuk share knowledge lah berkaitan dengan percukaian. Okey. Influencer ni dalam bahasa Melayunya adalah pempengaruh. Faham Faham. Faham. Faham Okey. Maksud Razak ni kan adalah orang yang ada berkemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, tindakan orang lain, sikap orang lain, terutama melalui platform media sosial. Itu maksud influencer tersebut. Dan kalau kita bercakap tentang influencer, of course kita nak tahu mereka ni memang akan ada follower lah. Kalau macam Amma, saya pun dimaklumkan Amma merupakan influencer juga. Saya ni orang yang dipengaruh. Saya bukan pempengaruh, saya orang yang dipengaruh. Mudah dipengaruhi? Mudah dipengaruhi. So itu masalah saya ni. So kalau kita bercakap tentang influencer, nak tak nak kita kena tahu bahawa mereka ni akan ada follower, jumlah pengikut yang besar. Itu menunjukkan mereka itu seorang influencer. Dan kalau orang yang mampu mempengaruhi tapi tidak memiliki follower pun tak ada makna juga. Betul, dalam konteks sekarang ni, influencer dimaksudkan orang yang boleh mempengaruhi dalam media sosial khususnya. Dan dalam peredaran masa sekarang ini, kalau dulu Ziana, kita punya pendapatan sangat konvensional. Betul. Gaji. Saya makan gaji sekarang ni sebagai pegawai income tax lah. Cukup bulan saya dapat gaji. Ada orang buat bisnes konvensional, bisnes jual beli dan sebagainya. Tidak pernah terfikir pun di akal suatu masa nanti, iaitu sekarang ini, ada satu lagi ruang lain untuk individu-individu ini memperoleh pendapatan. Itu yang kita panggil sebagai influencer tadi. Bayangkan dulu dengan konvensional, tiba-tiba ada satu situasi di mana kita buat content creator dan kita boleh jana income daripada itu. So peluang ini terbuka kepada golongan influencer ini untuk menambahkan pendapatan mereka melalui quote unquote mempromosikan produk khususnya dan kempen. Dan mereka mendapat bayaran yang saya fikir sangat lumayan lah. Of course mereka kekal di bidang itu sampai sekarang. Namun ada juga stigma di kalangan mereka ini. Mereka rasakan mereka tidak, mereka tak kena cukai pun. Sebab pendapatan mereka itu mungkin tak dia fluctuate kan. Kejap banyak, kejap sikit. Kejap naik, kejap turun. Dia tidak berkala macam kita, confirm. Setiap bulan ada gaji. Mungkin mereka ada bulan dia naik, ada bulan dia kurang. Dan sebagai itulah mungkin antara stigma yang menggambarkan bagaimana mungkinlah influencer ini merasakan bahawa pendapatan mereka tidak dikenakan cukai. Tapi cukup untuk saya maklumkan pada hari ini juga kepada influencer di luar sana, pendapatan anda memang kena cukai dan anda harus menjadi contoh. Kerana anda memiliki pengikut yang banyak. Betul. Orang ikut. Apa anda buat sekalipun, tak apa buat sekalipun, orang akan ikut. Tertakluk kepada jumlah follower. Banyak kot follower di... Taklah banyak. Kalau Facebook tu baru 14. Sambil angkuh Dengan riaknya. Dengan riaknya. Itu dikira sebagai kita ada dua kategori influencer ni. Influencer kategori A dan kategori B. Saya akan touch dan Amma dalam kategori mana satu. Okey, baik.
Takut risau ni. Kita nak lebih lagi penjelasan. Alright. Kalau dari segi perspektif, dari sudut percukaian, perspektif influencer ni bagaimana? Di dalam Malaysia, di Malaysia ni tidak, I mean semua individu lah, bukan individu saja, semua pihak tidak akan berada di atas undang-undang, termasuklah influencer. So kalau saya sebagai individu, Amma sebagai individu biasa, saya tak ambil kira influencer tadi. So kami tertakluk kepada cukai, sama juga dengan influencer. Itu sebab hari ini saya datang dipanggil untuk touch on this, sebab ada stigma di kalangan di kalangan influencer yang merasakan mereka tak kena cukai. Sebab itu kita nak highlightkan pada pagi ini. So secara amnya, untuk makluman semua pendengar bernama radio pada pagi ini, pendapatan influencer ini kita kategorikan sebagai pendapatan dalam kategori ekonomi digital. Di mana ekonomi digital ini maksudnya merujuk kepada ekonomi yang berdasarkan kepada penggunaan teknologi digital dan kebiasaannya melalui internet lah. Dan ianya merangkumi pelbagai transaksi, produk dan yang dihasilkan dan juga pasaran secara amnya. Antara kategori perniagaan ekonomi digital untuk yang terkait dengan influencer ini adalah blogger, Insta famous, Insta review, YouTuber dan banyak lagi, di mana mereka akan mencipta konten dan seterusnya muat naik konten tersebut ke platform media sosial masing-masing. Amal lah tu. Amal lah tu. Kategori mana Amal ni? Saya micro. Dia tahu Mak. Belum touch lagi dah tahu. Hebat Kalau terjawab pula dah. Orang hebat ni memang biasanya hilang selama 3 bulan, 3 tahun. Itulah dia kan. Lepas tu muncul balik. Okey. Cuma sedikit makluman juga, kalau kita perasan sekarang ni di Malaysia ni khususnya lah, kebanyakan daripada company-company menggunakan influencer ini untuk mempromosikan barang mereka. Kalau anda lihatlah, bila dia keluar live tu, kadang-kadang ada kan, tiba-tiba ada selingan iklan. Itulah antara mata pencarian influencer ini, kerana mereka dibayar untuk mempromosikan. Kenapa juga Mak? Sebab saya yakin antara lain, selain daripada mereka memiliki follower yang ramai, tapi mereka juga mungkin kos yang dikenakan berbanding dengan syarikat pengiklanan lain tu lebih murah. Buat billboard pun dah berapa kan. Contoh macam kita panggil Cik Razak tolong review mi kari. Kan mungkin Cik Razak RM100 je untuk 3 hari. Tapi kalau 3 hari tu ditambah lagi jadi 10 hari, dah berapa? Dah RM3,000. Kalau yang kami besar tu tak tahu berapa ribu pula. Kalau pergi airtime dan sebagainya. Cuma mikro dan makro tadi Amma dah sentuh. Kita ada 2 kategori Mak. Jangan lagi ya. So kategori yang pertama adalah untuk kita bercakap tentang influencer ni. Satu adalah mikro influencer. Amma tadi dia kata 14,000 kan? 14K kan? 14K. 10,000 dan ke atas. Maknanya Amma dalam kategori tu kot. Kan? Micro lah. Mereka yang memiliki follower berjumlah 10,000 dan ke atas, kita panggil sebagai mikro influencer. Mereka ni biasanya kalau ikut proyek lah, kita buat kajian, proratanya mereka akan dapat lebih kurang 5 ataupun 4 ke 5 kempen promosi sebulan. So, tak dapat pun je Razak. Tak dapat satu. Walaupun ramai follower macam tu, tapi tak dapat satu. Macam mana tu? Dia follower sebab saya selalu bagi info. Amma kena tukar sikit, cari sikit lah kan? Siapa-siapa nak minta sebar review, boleh lah kita promo sekarang boleh? Tak boleh kan? KP adalah, buat KP itu hari adalah. KP? KP orang? KP sendiri? KP orang. Dapatlah KP, tak dapat duit. Tak dapat duit tak, kita tapi kita panggil purata lah ni. Ada yang mungkin ada yang ada yang tak ada kan. Tapi secara purata ada 4 ke 5 kempen, okey dah kot sebulan. Itu untuk mikro. Manakala makro adalah mereka yang memiliki follower berjumlah 100,000 dan ke atas. Ini biasanya dia akan jadi macam pemenang lah. Kerjanya memang buat konten je. Fokusnya tu je. Tapi Amar dan juga Zainab, saya tak katalah kerja ni bukan mudah tau. Bukan semua boleh jadi content creator yang bagus. Sampai baru-baru ni anak saya pun punyalah Labubu. Pernah tak? Pernah dengar Labubu? Labubu tu content creator dia berkaitan dengan Labubu je. Saya tak nak touch siapa dia. Itu pun jadi. Tapi dia punya view dia. Bapak kata orang kampung saya. Tu dia. 140,000 140,000 orang. Tengok benda Labubu tu je. So bayangkan, bagi inilah sebabnya sekarang ni peluang terbuka kepada orang di Malaysia khususnya. Gunakan kesempatan lah. Kalau ada kreativiti, tapi saya rasa must be have creativity lah. Dia kena jadi creator lah. Ya, betul. Okey. Cik Razak, pendapatan sebagai influencer boleh dikenakan cukai. Apa kategori mereka sebagai pembayar cukai? Okey. Untuk makluman
pendengar bernama radio juga, walaupun kerjaya sebagai influencer ini kelihatan seperti santai, macam tak ada apa yang berlaku. Main handphone ke Main kau? handphone je kau kan, dalam bilik engkau bukan main lagi kan. Macam tu je. Tapi sebenarnya income yang mereka miliki itu adalah income dalam kategori profession. Kerjaya juga. So that's why saya kata Bekerja sendiri ke apa? dia dalam kategori profession lah. So kita ada 6 kategori ya Zana. Ya. 4A, 4B, 4C, 4D, 4F. So profession ini tergolong dalam kategori 4A. 4A itu merupakan pendapatan dalam kategori perniagaan. Dia bukan nampak je macam tu. Ketak-ketuk profession rupanya. Kan apa benda kau buat ni? So dalam kategori profession. Untuk pengetahuan juga, influencer boleh dikenakan cukai di bawah kategori pembayar cukai individu pendapatan perniagaan macam saya kata tadi. Dan kerana mereka menerima keuntungan daripada menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profession, termasuk sebarang bentuk perniagaan yang tidak berdaftar dengan mana-mana pihak berkuasa seperti ekonomi bayangan. Mana teks ni sebenarnya itu yang clear lah kan. Yang ada juga kes-kes yang tidak berdaftar pun merupakan perniagaan juga. Bagi kategori pembayar cukai kali ini, mereka perlu mengemukakan, ini penting guys. Penting. Untuk influencer ini mungkin juga clear apa borang yang saya kena hantar. So mereka perlu mengisi dan menghantar borang B. Sebab itu kita katakan mereka ini kategori 4A tadi, perniagaan. Borang apa Cik Razak? B. Borang B. Ini Borang penting B. tau. Saya bagi signal-signal penting lah. Okey. Borang yang kena diisi oleh influencer ini adalah borang B. Borang yang biasa Amar isi dan saya adalah borang B. Saya tak tahu lah lepas 3 tahun dia menghilang, dia borang C dia isi je. B juga. B juga. Bagus juga lah. Tak beralih. So dan perlu mengisi melalui sekarang ni kita panggil e-filing lah, atau MyTax kan. Tak adalah kod orang memilih manual. So saya harap influencer memang terkenal dengan teknologi digital, takkanlah mereka mengisi melalui borang manual. Itu borang. Mereka juga perlu menghantar borang tersebut. Ini kena tahu juga bila. Kalau borang BE biasa kita hantar pada atau sebelum 34 ataupun extension untuk e-filings MyTax 15 Mei. Tapi untuk borang B adalah pada atau sebelum 30 Jun atau extension period kepada penghantar melalui MyTax 15 hari bulan Julai setiap tahun berikutnya. Lebih sebulan Lebih 2 bulan lah kot. 4, 5, 6 2 bulan. Berbanding dengan borang kita hantar. Borang BE lah Okey. Untuk borang B bagi mereka yang berniaga, influencer semua tu. Jadi jangan duk goyang kaki sangat lah kan. Pendapatan ratus-ratus ribu sebulan buat review apa semua itu ni. Aku influencer bukan makan gaji. Jangan. Semua tetap dikenakan cukai. Okey. Betul. Dan masih sama juga kan. Sambil-sambil kita borak, kita dapatkan lebih lagi informasi berkaitan dengan influencer, berkaitan dengan cukai ni kan. Kita nak anda dengar betul-betul tau. Sebab hari Biar ni, faham. Biar faham dan biar menang. Sebab kita ada kuis hari ni. Pertama kita kali ada kuis percukaian Tax Edu Month 2024 ni ada dua soalan. Kita cari 2 orang pemenang Amar. Nak lontarkan terus ke soalan? Nak sekarang ke nak ujung-ujung rancangan? Saya tak ada masalah ikut sebab soalan nombor 2 tu tak ada lagi. Belum lagi. Soalan satu? Boleh kita tanya dulu soalan nombor 1. Siapa yang akan pilih? Kita ada produser kita dan dibantu oleh kekitangan daripada LSDNM. Bagaimana cara untuk mereka menjawab soalan ni Amar? Okey, baik. Sama ada di talian WhatsApp 012-394-2834 ataupun 0326927939. Produser kita akan ambil. Nanti produser kita bagi tahu kita siapa yang dah berjaya lah. Dekat FB boleh? Dekat FB pun boleh. Dekat live sekarang ni di Facebook. Okey, jadi saya nak mulakan. Soalan yang pertama untuk kuis hari ini. Apakah borang yang perlu diisi oleh individu yang menjalankan perniagaan? Sudah. Borang apa yang perlu diisi oleh individu yang buat bisnes? Baru je. Ada ABC tak? Tak ada. A, B, B, C, C. Tak ada. A, B, B, C, C tak ada. Jauh ni cukai dia. Mudah tu soalan tu. Orang pembayar cukai Telegram mesti tahu dah, Mak. Kan. Borang apa? Borang apa? Okey. Baik. Jangan lupa untuk hubungi kami. Ada menarik daripada RSDNM. Okey, Cik Raizat. Ya, saya. Tadi kita cerita pasal borang mana nak kena isi. Kan macam kita borang BE dan sebagainya. Kalau influencer dia ada borang dia lah. Tak boleh sebut lah kan. Dokumen sebab soalan. Sebab soalan. Bahaya ni. Tapi dokumen apa yang dia orang kena simpan ni? Sebab kita tahu dokumen kalau kita BE kena simpan 7 tahun. Bukti tu. Kan. Kalau tiba-tiba kena minta balik kan macam nak tunjuk. Takut hilang, kena audit.
betul. Baru semalam ramah-ramah satu. Lepas tu? Lepas Buang. tu Buka dah balik buang. tengok. Buang, ambil balik. Ambil balik dah. Sebab tu kena audit lah. Takut kena audit sakit. Oh. So, sama juga sebenarnya untuk influencer ni. Amar dan juga Zaina, 7 tahun tu memang significant numbers lah. Ada orang marah juga income tax kenapa buat 7 tahun ni. 7 hari seminggu? 7 tahun lah. Senang kan? So tapi itulah kata kita punya akta berkata macam tu. So section 82 akta cukai pendapatan kata kena simpan 7 tahun, kena simpan 7 tahun. Cumanya untuk influencer ni mungkin sedikit tips lah. Dokumen-dokumen yang mereka perlu simpan terkait dengan pelaporan borang cukai pendapatan. Bila kita hantar borang ni, asasnya kena ada. Dia tak boleh, saya suka perkataan plug from the sky. Ambil je figure mana-mana, tak boleh. Oh, tak boleh Saya kalau marah je cakap orang putih. Marah je cakap orang putih. Oh. Tapi Dia memang spontan dia spontan. Dia Oh, bukan dia boleh kawal. tukar terus, Itu tidak boleh kawal. Okey, Dia faham. tindakan luar kawal Tapi katanya. ramai juga yang macam tu bila marah je dia cakap mesti putih. keluar bahasa-bahasa. Ha. Itu belum lagi bahasa Amar, bahasa hakiki Amar Jawa. Oh, Jawa pula perginya. Rasanya Amar Jawa kot lah. Kau betul Jawa? Betul lah. So, alright. 7 tahun dokumen yang perlu disimpan adalah yang pertama berkaitan dengan dia punya pendapatan. Okey. Pendapatan dia contohnya mungkin influencer ni ada penyata bank. Itu kena disimpan oleh mereka untuk membuktikan pendapatan mereka banyak mana. Sebab bila kita bangkitkan taksiran, ada kes-kes influencer tak hantar borang, kita boleh bangkitkan taksiran anggaran. Sebab kita dapat information. So mereka kena justify. Oh, kita punya pendapatan sebenarnya sebegini-sebegini. Tapi mesti ada asas, betul? Zana, penyata bank contohnya. Ataupun penyata pendapatan daripada syarikat pengiklanan yang mereka bekerjasama tu. So macam Nafneng mungkin, Google, AdSense, ataupun penyata daripada payment gateway seperti PayPal, IP88, MOL. Saya pun tak pernah dengar ni MOL ni. Tapi teks kata adalah. So invoice dan pengesahan transaksi jualan dan belian, dokumen perjanjian antara influencer dan syarikat yang mengupah mereka bagi tujuan review produk atau perkhidmatan, atau juga resit asal bagi setiap pelepasan atau belanja yang dituntut. Itu basic kena ada. Sebab itu influencer ni bukan saja kena bijak dalam menghasilkan konten, tapi juga mesti bijak juga berkaitan dengan teks. Dan Pengurusan. dokumen dia kena tahu. Bijak menyimpan 7 Ya, tahun. 7 tahun tu saya 7 tak. tahun. Tadi sekarang ni pernah dengar invoice tak? Invoice. Very good. Itu kita saya rasa bernama dah pernah panggil kot. Dah. Invoice tu merupakan solution kepada 7 years penyimpanan dokumen ni lah. Betul. Tapi saya rasa sahabat saya dah touch on invoice. Tapi untuk pendengar bernama radio masih lagi tak salah lah kalau saya nak remind. Boleh. Kita dah start pun invoice pada 1 Ogos 2024 yang lalu dan akan berkuasa sepenuhnya pada tahun depan. Januari 2025. Okey. Alright. Ustaz, Ya. andai kata gagal. Gagal untuk simpan rekod Ya. percukaian. Apa yang akan berlaku? Kita Apa gelak yang aje. ditunjukkan? Mudah Mudah. Kita gelak sebab kita akan kenakan penalti ataupun kawan itu saja. Okey. Income tax dan juga penalti tidak boleh dibezakan. Kami memang kan, tapi kami happy je lah. Pendapatan kami bertambah, Mak. Betul je Aizat. Pendapatan kami bertambah dengan mudah. Bila anda melakukan kesilapan di luar sana, pendengar-pendengar radio bernama, kami akan mendapat pendapatan yang secara tidak, kita panggil silent income. Wah. Betul? Rezeki. Rezeki. Kita tak akan tolak. Tapi cumanya sampai bila dia akan jadi macam tu. Sebab itu saya nak highlightkan, jangan lakukan kesilapan. Kalau kesilapan itu berlaku, kita akan denda tidak kurang RM300 dan tidak lebih RM10,000. Bayangkan untuk kes-kes satu kes gitu. Atau penjara, Zaina. Ini yang masalah besar ni. Penjara 12 bulan pula tu. Oi. Bukan 12 hari. Ada yang kena ke? Ada, tapi cuma di Malaysia ni bagusnya lah. Saya rasa mungkin kerana kadar compliance yang tinggi juga, tak ramai lah yang kena penjara. Ada selebriti juga kena penjara. So, tapi bukan nama lah. So, atau kedua-dua sekali tau. Tadi kita kata 300 hingga 10,000 atau 12 bulan penjara, atau kedua-duanya sekali. Itu adalah tindakan kalau sekiranya anda gagal menyimpan dokumen yang kita telah nyatakan sebentar tadi. Alright. Okey, baik. Cik Razak pun dah bagi tahu dah dokumen-dokumen apa nak kena simpan tu kan. Jadi ini soalan untuk soalan untuk yang hari ni, soalan kedua. Jadi berapa lama tempoh simpanan rekod percukaian perlu dibuat?
Okey, jawab di live Facebook kita ataupun di WhatsApp kita ataupun di talian 0326927939. Saya dulu sehari kita gelak kelakarlah pegawai LCDN ni. Tak pernah tak kelakar. Ya. Kan? Saya 3 tahun tak jumpa dengan Cik Raizat. Saya tak tahu pula dia marah sekarang cakap orang putih. Sebab dulu dia kalau dia marah dia cakap Arab. Sejak bila ni? Sejak currently lah kata orang putih. Recently, currently. Kalau saya marah aja memang saya cakap orang putih lah. Tak boleh. Cik Raizat ni. Okey, kita nak teruskan lagi dengan Alright. apa yang kita tengah bincangkan ni. Apakah perbelanjaan yang dibenarkan dalam menghasilkan pendapatan perniagaan seperti influencer ni? Alright, ini pun menarik juga Amma dan Josiana sebab mungkin juga influencer rasa kalau dia dapat pendapatan tu terus kita lamsam kena tax. Tak. Sama juga proses dengan pembayar cukai lain. Okey. Ada pendapatan yang kita benarkan ditolak perbelanjaan-perbelanjaan tertentu di bawah subsection 331 Akta Cukai Pendapatan. Itu adalah belanja-belanja yang dibenarkan untuk ditolak ketika mana mereka melaporkan pendapatan. Contohnya pendapatan dapat daripada promosi sekian-sekian promosi sekian-sekian setahun, buatkan RM1 lah. Yang 100,000 ke atas saja kan, 1 juta. So kita boleh tolak sebenarnya belanja-belanja yang dibenarkan. Betul. So contoh sebab influencer ni agak spesifik sikit, agak menarik sebab dia mungkin belanjanya tak sama dengan belanja-belanja perniagaan lain. Okey, contohnya kos kemas kini bayaran konsultan bagi laman sesawang. Bukan laman sawang, laman sesawang yang belum lagi bersawang atau platform media sosial yang digunakan. Ataupun bayaran pembaharuan nama domain ataupun akses internet kan, of course. Influencer pakai internet. Saya tak pernah dengar lah tak ada influencer lain pakai. susah lah pula. Nanti tak keluar kan. Labu pun gagal. Peralatan telekomunikasi dan mod juga boleh dibenarkan perbelanjaan tersebut. Sewa server, itu kalau dah macam dah besar lah. Dia sewa server. Dia ada server sendiri Dia kan. server sendiri pun dibenarkan. Tolakan. Pengiklanan, kalau mereka ingin mengiklankan, kadang-kadang mereka mengiklankan dia punya Yalah, perkhidmatan. YouTube channel dan sebagainya. So itu pun dibenarkan perbelanjaan tersebut. Utility, bil-bil utility dan insurans perniagaan kalau sekiranya ada. Itu jenis-jenis yang dibenarkan. Okey. Tapi ada juga belanja yang tidak dibenarkan. Okey. Contohnya perbelanjaan domestik. Domestik tu maknanya perbelanjaan peribadi, beli apa? Tosia telur bawang dekat kedai mamak. Itu tak boleh. So beli peribadi lah, beli diapers anak tak boleh. Contoh itu perbelanjaan peribadi. Perbelanjaan permulaan, initial expenditure, itu basic thing. Bila kita nak memula, kita start, itu tak boleh. Kemudian aset peribadi seperti kereta, rumah, perabot juga tak dibenarkan. Penalti, compound, denda tak dibenarkan. Belanja modal, pembelian aset seperti komputer, tablet, telefon pintar juga tidak dibenarkan. Itu certain. Basically lebih kurang sama dengan perbelanjaan biasa perniagaan, kecuali kes-kes tadilah dia ada certain yang adalah beza sikit. Ya. Macam kita BE ni ada kita boleh minta yang bahan barang gadget tu semua. betul. Saya tengok Cik Izzat sebab apa tahu? Ada cakap macam tomok. Tu saya ada perhati. Macam siapa? Macam tomok. Allah. Cuba tengok Amak. Saya kalau tengok rambut tu betul dah mah. Rambut belah tengah tu betul dah tu. Saya kalau tengok tomok dulu mah, menangis saya Zana. Tomok gitu. Cik Ijat, kita dalam program kredit cukai Cik Oh, Ijat. Saya tu sebut tomok tadi. Itu yang masalahnya, saya memang peminat tomok. Cuma bezanya rambut dia dengan rambut saya tak sama dah sekarang ni. Alright. Seterusnya. Okey. Betul ke Cik Raizat bila influencer ni lapor pendapatan mereka kepada LHDNM, Yep. dia orang fikir macam ni mesti income tax ni kenakan cukai yang tinggi. Yalah, pendapatan kita kan banyak. Kan nak pergi travel dapat flight free, hotel free sebab Betul. apa nak review? Betul. Nanti mesti dia tax charge kita mahal ni. Betul ke dia orang punya pandangan tu? Secara relatifnya, the more you get, the more you pay. Marah ke tu? Marah. Tak. Macam mana boleh terkeluar? Saya tak marah pun terkeluar. Banyak anda dapat, Zana. Banyak anda bayar, betul? Itu konsep biasa. okey. Okey. Cumanya, saya nak beritahu, siapa-siapa pun di Malaysia, jangan risau. Kita berbalik kepada asas pengiraan cukai. Bukan semua pendapatan tu kena tax. Kalau anda dapat RM1 juta, anda dapat banyak. So, anda boleh tolak apa-apa belanjaan yang layak. Saya dah sebut tadi pada soalan terdahulu. So, net balance itu adalah amount yang kita tax kepada anda. So, jangan risau tentang berapa banyak. Sebab kita yakin bahawa konsep asas kepada pengiraan cukai ini adalah masih lagi utuh. Kita bagi kesempatan tolak perbelanjaan, tolak pelepasan. Macam Amar sebut tadi, gadget semua pelepasan. Kalau misalnya kita, Amar,
kita hanya ada pelepasan sebab kita makan gaji. Betul? EA form, EC form, bernama EA form lah kot saya Ya, rasa. ya, ya, ya. So tolak dah dapat itu, tolak pelepasan. Tapi untuk kategori influencer ni ada satu bab lagi, tolak perbelanjaan macam perniagaan. So menarik kan? Tolak perbelanjaan, lepas tolak perbelanjaan, net income tu masuk dalam borang, tolak pula pelepasan. Oh. So mana bukanlah total. Tetapi kalau ingin menjawab soalan tadi, adakah adakah lapor pendapatan mereka akan dikenakan cukai? It depends on income. It's a very basic thing. Oh, saya kalau macam inilah lebih banyak income anda dapat, confirm lah memang jumlah cukainya tinggi, tak mungkin pula. Anda mendapat income tinggi, tiba-tiba jumlah cukai rendah. Tak logik kan? Tak logik. Tapi kita ada tolakan. Anda jangan risau. Jangan risau sangat. Ada tolakan yang dibenarkan. Tadi ada pelepasan yang dibenarkan. Termasuklah ribat dan sebagainya. Itulah perkara berbeza untuk pengiraan. Tapi nak beritahunya, bukan total keseluruhan anda kena cukai. So anda kena faham juga, sepatutnya anda harus berbangga menjadi seorang pembayar cukai dan menjadi shareholder lah, bahasa orang putih lagi, kepada pembangunan negara. Itu yang penting, because of mana-mana saya pergi pun, Ziana, Amar, kita punya contribution ini kepada negara sangat signifikan, sangat besar. Bukan semua orang bayar cukai, Amar, dan juga Ziana. Bukan semua orang bayar cukai. Selected person saja. Chosen one saja. Terpilih. Insan terpilih maknanya. Terpilih. Sebab itu saya kata, kalau anda influencer dapat income besar, raihkan income tersebut dan lakukan tanggungjawab anda sebagai seorang. Luar biasa lah Cik Raizat. Dia orang kata muka macam tomok. You know, macam Kaza. after 3 years, Kena pelik lah. he sound more educated. Yeah, of course. Ui, lain macam Kata Duratul Ayah, tomok menangis tengok dia. Itulah. Tomok pun menangis ya. Masalahnya Azam Sabran kata suara macam Kaza. Kaza mana Kaza tu? Kaza? Kata Nadia Sukri best lah officer LSDN ni. Lucu, tak boring pun nak dengar. Tak boring pun nak dengar. Yelah. Kita dulu memang minta selalu Cik Raizat. Kata Cik Raizat, sedari sikit, tomok tak ada rambut dah. Saya masih okey lagi, saya masih okey lagi bertahan. Dengan rambut semua lah. Okey, baik, untuk semua pemenang-pemenang, LSDN akan kontak anda semua. Yep. Jadi terima kasih Cik Raizat. Alright. Okey, Cik Raizat minggu depan lagi sekali ke? Tak pasti. Saya tak mampu menjanjikan. Cubalah tetapkan dengan boleh minta lah pada producer. Pada kami punya macam team sebelum ni kita minta Cik Raizat datang serius. Special request. Ni ramai kata dia suka dengar. Dalam lucu ada ketegasan di situ. Alhamdulillah. Hari saya suruh cakap, tomok perhati tu. Saya pun tunggu perhati tomok je lepas ni. Alright. Okay. Okey, sampai di sini dulu untuk Kena Cukai. Alright. Okey, bersama Encik Raizat Abdul Fandi, Ketua Penolong Pengarah LHDNM Putrajaya. Terima kasih banyak. Ada ruang masa kita jumpa lagi. Tak sempat nak nyanyi dah. Kita dengarkan lagu dari Tomok Arjuna bersama radio untuk anda. Okey.